Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja untuk meneruskan PDPR pada hari ini. Baiklah, kita teruskan PDPR kita pada hari ini dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita masih lagi berada di unit ke-18 dengan tema kelestarian alam. Tajuk kita pada hari ini ialah bangunan berteknologi hijau. Tajuk hari ini kita fokuskan kepada standard kandungan 2.2, membaca, memahami dan menakul bahan grafik dan bukan grafik. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.1, membaca, memahami dan mengecam, iaitu maksud kosakata. Baiklah, objektif pada hari ini iaitu pada akhir PDPR, murid-murid dapat membaca, memahami dan mengecam maksud kosakata dengan betul. Kemahiran kita pada hari ini iaitu kemahiran membaca dengan aktiviti membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Kalau sudah bersedia, kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 34 yang menerangkan tentang kosakata. Baiklah, kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 34 iaitu mengenai tentang kosakata. Okey, kalau mengikut info bahasa, kosakata terbahagi kepada dua iaitu kosakata umum dan kosakata istilah. Kosakata umum ialah perkataan yang biasa digunakan oleh anggota masyarakat. Manakala kosakata istilah ialah perkataan khusus untuk bidang ilmu yang tertentu. Okey, kita tengok petikan pada muka surat 34 dan kita cuba fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan kosakata. Bangunan berteknologi hijau. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Kita tengok perenggan yang pertama. Cermin lutsinar dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Kesannya, penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Dengan cara ini, pembebaskan gas berbahaya dapat dikurangkan. Okey, kita sudah baca ke-4 perenggan. Sekarang kita tengok apakah maksud kosakata. Okey, sebabnya aktiviti kita hari ini membaca, kita dah baca dan mengenal pasti maksud kosakata. Okey, kita tengok
perenggan yang pertama. Cermin lut sinar. Okey, cermin lut sinar telah diterangkan tadi iaitu cermin yang boleh tembus cahaya. Itu kita panggil cermin lut sinar. Dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Okey, cahaya. Apakah maksud cahaya? Cahaya ialah sesuatu yang dipancarkan daripada sesuatu objek yang bersinar. Seperti cermin, matahari, api yang boleh mengeluarkan cahaya. Objek yang boleh mengeluarkan cahaya. Okey, cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Okey, bila dia terang, dia dapat mengurangkan. Mengurangkan maksudnya menjimatkan penggunaan lampu elektrik. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran. Okey, kalau awak tengok pokok-pokok, kalau kita tanam di sekitar rumah, dia akan menyejukkan. Sebabnya dia terlindung daripada cahaya matahari. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Okey, kos penyelenggaraan ni makna kos membaik pulih. Penyaman udara maksudnya yang awak selalu sebut aircon ataupun kita panggil pendingin hawa. Okey, itu ialah penyaman udara. Maksud penyaman udara. Okey, kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketiga. Panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Menjimatkan maksudnya tidak membazir. Jadi bila tenaga solar panel solar dipasang, dia dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik ataupun menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Okey, kat bumbung dia tanam rumput. Sebab apa? Untuk mengurangkan kepanasan. Kesannya, penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Maksudnya, apabila sejuk, penggunaan penyaman udara ini dapat diminimumkan, dihadkan, dikurangkan. Okey, maksudnya. Dengan cara ini, pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Okey, gas ni ialah bukan pepejal dan bukan cecair. Dia seperti udara yang tidak nampak. Okey, itu kita panggil gas. Okey, kita tengok tugasan pada hari ini. Yang tadi tak apa. Yang muka surat 34 tu saya sekadar memberikan penerangan tentang maksud kosakata. Tugasannya ialah dalam buku latihan aktiviti. Okey, buku latihan aktiviti muka surat 38. Baca petikan, padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Okey, dia dah bagi maksud, cuma disuruh awak pilih perkataan mana yang bermaksud yang sudah dibagi tu. Disuruh awak pilih, nanti kita tengok contoh. Contoh dia bagi berbusa. Nanti kita jumpa perkataan berbusa. Kenal pasti pencemaran. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Okey. Berbusa. Okey, dia dah bagi maksud sini. Berbuih. Makna berbusa ni maksudnya berbuih. Maknanya awak kena ambil perkataan dalam teks, letak dalam perkataan yang telah dikosongkan itu dan yang sudah disediakan maksudnya. Okey, tak apa, kita baca dulu. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran
JPS. Okey, JPS maksudnya Jabatan Pengairan dan Saliran. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Perihal maksudnya tentang. Punca. Apa maksud punca? Okey, punca ialah sumber sesuatu kejadian. Sebab sesuatu kejadian. Ada tak maksud situ? Okey, yang kedua, sumber sesuatu kejadian. Sebelahnya, nombor 2 tu awak tulis punca. Okey, punca maksudnya sumber sesuatu kejadian. Okey, faham? Kalau awak faham, yang lain awak boleh masukkan. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham. Faham ni dia mengerti bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Okey, apa-apa yang tertinggal? Maknanya, dalam longkang apa-apa yang tertinggal kita panggil apa? Sisa. Okey, mana sisa? Nombor 3 jawapannya sisa. Okey. Nombor 4, nombor 5, nombor 6. Awak cari sendiri perkataan itu dan awak padankan dengan maksud yang diberikan. Okey, ini adalah tugasan yang pertama. Kita tengok tugasan yang kedua. Baiklah, tugasan yang kedua juga dalam buku latihan aktiviti muka surat 39. Okey, baca aktiviti tersebut. Okey, baca petikan, cari maksud kosakata yang dicetak tebal. Kemudian lengkapkan peta titi. Okey, peta titi yang kotak kat bawah tu yang ada garis, lepas tu macam bukit, lepas tu garis, naik balik macam bukit, tu garis. Okey, yang kat atas itu kita panggil perkataan, yang di bawahnya itu maksud. Okey. Awak baca petikan ini, nampak tak yang berhuruf tebal? Contoh hujan asid, kesan, kesuburan, hidupan akuatik, terjejas, penapis. Okey. Contoh hujan asid, apa maksud dia? SA tu bermaksud sama seperti. Hujan asid sama seperti apa dia? Kesan, sama seperti apa dia maksud kesan? Kesuburan, apa maksud kesuburan? Hidupan akuatik, apa maksud dia? Terjejas, apa maksudnya? Dan penapis, apa maksudnya? Awak baca, awak tengok perkataan yang berhuruf tebal, awak cari maksudnya dan awak isi di tempat kosong. Maksud awak boleh cari mana-mana tempat, dalam internet pun boleh, gunakan kamus pun boleh. Okey? Saja untuk kali ini. Semoga kamu semua dapat menyiapkan tugasan yang diberi dalam masa yang ditetapkan. Jangan bertangguh. Siapkan kerja hari ini juga. Serta siap hantar kepada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.